Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nurina binti Muhammad Nazri. Nombor ID saya KBJ 2008111104. Watak saya ialah Hakim dan Peguam Bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iliana Amira binti Muhammad Fariza, KBJ 2008104119 dari Seksyen 15. Saya sebagai tertuduh dan saksi 2. Saya Nurul Izzati binti Ismail. Nombor ID KBJ 2008111008. Memegang watak sebagai bainik dan pendakwa raya. Saya Nurul Syazlina binti Muhammad Al-Miri. Nombor ID saya KBJ 2008111106. Saya memegang watak sebagai mangsa. Nama saya Nurul Asyiki binti Rahmi. Nombor ID saya ialah KBJ 28111041. Saya memegang watak sebagai saksi 1. Mahkamah bangun. Duduk. Bahawa kamu daun bin pisang 40 tahun pada 15 Jun 2020, 22 Jun 2020 dan 29 Jun 2020 jam lebih kurang 10.30 malam hingga 1 pagi telah melakukan salah laku rogol ke atas mangsa di bawah umur yang bernama Siti binti Sata 050210065098 dan sehubungan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 375 Kanun Kesiasaan dan jika disabitkan kesalahan boleh dihukum dengan hukuman 20 tahun penjara dan sebatang. Adakah kamu faham pertuduhan ini? Ya, saya faham. Adakah kamu mengaku bersalah? Tidak, saya tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan. Pihak pendakwaan, adakah kamu bersedia untuk prosiding selanjutnya? Ya, Yang Arif. Peguam Bela, tiada bantahan dari pihak pembelaan Yang Arif. Baiklah, pendakwa raya, sila mulakan kes anda. Yang Arif, izinkan saya untuk memanggil mangsa di pihak pendakwaan ke gandang saksi. Ya, teruskan. Sila ikut saya. Bahawasanya saya, Nurul Izzati 020504031088 mengaku bahawa segala yang saya nyatakan dalam mahkamah ini adalah benar belaka, tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Bahawasanya saya Siti binti Sattar, nombor kad pengenalan 050210065098, mengaku bahawa segala yang saya nyatakan dalam mahkamah ini adalah benar-benar berlaku. Tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar berlaku. Boleh ceritakan kepada mahkamah bagaimana kamu mengenali tertuduh? Tertuduh memang sangat terkenal di kampung sebelah dengan boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Siapakah yang membawa kamu ke rumah tertuduh? Ayah saya. Bagaimanakah tertuduh menjalankan rawatan tersebut? Saya pergi waktu petang. Setibanya saya di rumah tertuduh, saya dihidangkan dengan segala saya yang diberikan oleh pembantu tertuduh sebelum memulakan rawatan. Seterusnya, Tertuduh meminta saya untuk memasuki bilik yang hanya mempunyai satu tilam dan meminta saya untuk berbaring di atas tilam tersebut. Rawatan tertuduh dimulakan dengan bacaan ayat Al-Quran dan doa yang panjang. adakah kamu sedar akan apa yang berlaku selepas itu? Tidak. Tidak lama selepas tertuduh memulakan rawatan dan membaca doa tersebut, saya terus tidak sedarkan diri dan tidak tahu apa yang berlaku. Bolehkah kamu ceritakan kepada mahkamah mengapakah kamu bersetuju dengan kaedah rawatan tersebut? Saya percaya dan bersetuju dengan kaedah rawatan ini kerana tertuduh berjaya memujuk ayah saya untuk memberi kebenaran. Tertuduh juga memulakan rawatannya dengan bacaan ayat Al-Quran dan ini merupakan
kehendak Allah. Tertuduh menyatakan dia ingin menyembuhkan saya, membersihkan diri saya daripada bala ini kerana sudah lama saya tidak sembuh dari penyakit ini dan saya terdesak untuk sembuh. Bilakah kamu sedar yang kaedah rawatan ini tidak betul dan tertuduh telah mengambil kesempatan dan telah meroka kamu? Saya sedar tertuduh mengambil kesempatan ke atas saya apabila saya tidak datang bulan. Seterusnya saya memberitahu kepada ibu saya dan kami terus pergi berjumpa dengan doktor. Doktor pun mengesahkan saya mengandung. Baiklah ya Arif, tiada lagi soalan dari pihak pendakwaan. Dengan izin mahkamah, Cik Siti, kamu merupakan salah seorang pesakit kepada tertuduh. Setuju. Setuju atau tidak bahawa kamu pergi menerima rawatan di rumah tertuduh dengan kebenaran ayah kamu? Setuju. Setuju atau tidak tiada sebarang paksaan ke atas kamu? Setuju. Sewaktu menerima rawatan, kamu diminta untuk masuk ke dalam bilik rawatan. Setuju? Ya, setuju. Setuju dengan saya bahawa di dalam bilik rawatan tersebut, kamu tahu kamu akan bersendirian bersama tertuduh sahaja. Setuju. Setuju atau tidak sebelum tertuduh memulakan rawatan ke atas kamu, kamu telah diterangkan jenis rawatan yang bakal kamu terima. Tidak setuju. Tiada keterangan yang diberikan tetapi tertuduh meminta saya untuk mempercayainya. Dan kamu telah menuruti permintaan tertuduh. Setuju. Tiada lagi soalan, Ya Arif? Baiklah, kamu boleh meninggalkan kandang. Dengan izin Ya Arif, saya memohon untuk memanggil tertuduh untuk memberi pembelaan ke atas dirinya. Baik. Bahawanya saya sebut nama dan kad pengenalan mengaku bahawa segala yang saya nyatakan dalam mahkamah ini adalah benar belaka. Tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Asalnya saya Daun bin Pisang, nombor kad pengenalan 802407115353, mengaku bahawa segala yang saya nyatakan dalam mahkamah ini adalah benar belaka. Tiada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Baiklah Encik Daun, apakah pekerjaan Encik? Saya merupakan pengamal perubatan tradisional di Terengganu. Sudah berapa lama kamu bekerja? Saya sudah bekerja lebih kurang 6 tahun. Baiklah, mangsa merupakan pesakit Encik keberapa? Saya lupa kerana saya mempunyai banyak pesakit sebelum ini. Ceritakan kepada mahkamah adakah kaedah rawatan yang digunakan oleh Encik sama untuk kesemua pesakit yang datang. Biasanya rawatan saya bergantung kepada penyakit yang dialami oleh pesakit. Boleh Encik ceritakan bagaimanakah Encik menjalankan rawatan ke atas mangsa? Selalunya rawatan saya dimulakan dengan ayat suci Al-Quran. Seterusnya, kalau ke atas mangsa, saya memanggilnya memasuki bilik rawatan yang saya sedia. Kebiasaannya saya guna untuk jenis penyakit yang dialami oleh dia. Apakah penyakit yang dialami oleh mangsa? Siti mengalami sakit perut yang agak lama. Saya dapat merasakan dia didampingi oleh makhluk halus. Adakah kaedah rawatan yang Encik jalankan perlu bagi merawati mangsa? Ya, ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan mangsa dari penyakitnya. Kalau saya tidak merawatnya, bala akan menimpa dia dan keluarganya. Sepanjang menjalankan rawatan ini, adakah Encik memaksa mangsa? Tidak, sebelum saya memulakan rawatan, saya meminta izin kepada kedua ibu bapanya dan juga dia. Bukan sahaja bersetuju, malah dia dan ibu bapanya meminta saya untuk segerakan rawatan. Bagaimanakah reaksi mangsa sepanjang rawatan dijalankan? Dia ternyata tidak melawan dan memberi kerjasama yang baik. Baiklah Encik, terima kasih. Tiada lagi soalan daripada pihak pembelaan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya mohon untuk melakukan pemeriksaan balas terhadap tertuduh. Baik, silakan. Baiklah Encik Daum, sepanjang menjalankan rawatan, Encik meminta mangsa untuk tinggal di rumah Encik. Setuju atau tidak? Setuju.
Setuju dengan saya bahawa meminta mangsa tinggal di rumah Encik memudahkan Encik untuk melakukan perkara terkutuk Encik itu. Bantahan Yang Arif, pihak pendakwaan membuat spekulasi ke atas anak guam saya. Bantahan diterima, pendakwa raya sila ubah soalan kamu. Maaf Yang Arif, Encik Daung setuju dengan saya untuk menjalankan rawatan Encik mangsa tidak perlu untuk tinggal di rumah Encik. Tidak setuju. Setuju dengan saya mangsa tidak perlu bersendirian sepanjang rawatan. Tidak. Setuju dengan saya bahawa sepanjang rawatan dijalankan, mangsa tidak sedarkan diri. Bantahan Yang Arif, pihak pendakwaan membuat spekulasi ke atas anak guam saya. Bantahan ditolak. Teruskan pendakwa raya. Itu sahaja Yang Arif, tiada lagi soalan. Baiklah pendakwa raya, ada saksi lain yang ingin kamu panggil? Ada Yang Arif, saya memohon untuk melakukan proses soal jawab terhadap doktor yang mengesahkan kehamilan mangsa. Doktor, sila beritahu mahkamah nama dan nombor kad pengenalan kamu. Nama saya Saleha Aziz. Nombor kad pengenalan saya ialah 851009061111. Sila nyatakan kepada mahkamah pekerjaan Puan. Saya berkhidmat sebagai doktor perubatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan di unit pakar sakit Puan. Bilakah mangsa datang berjumpa dengan doktor? Mangsa datang berjumpa dengan saya pada 5 bulan lepas. Pada hari mangsa berjumpa dengan doktor, apakah masalah yang dihadapi oleh mangsa? Mangsa berjumpa dengan saya kerana mendapati dia tidak datang bulan. Saya menasihati mangsa untuk melakukan pemeriksaan penuh. Apakah keputusan pemeriksaan mangsa? Selepas melakukan pemeriksaan ke atas mangsa, saya dapati mangsa hamil 10 minggu. Berapa kalikah mangsa datang untuk melakukan pemeriksaan dengan doktor? Mangsa ada datang berjumpa saya untuk pemeriksaan lain. Kami perlukan jawapan yang tepat, doktor. 2 kali, seminggu selepas perjumpaan pertama kami. Boleh ceritakan kepada mahkamah apakah pemeriksaan lain yang dimaksudkan oleh doktor? Bapa mangsa meminta kepada pihak hospital untuk melakukan ujian DNA ke atas bayi dalam kandungan mangsa. Boleh doktor terangkan kepada mahkamah, bolehkah ujian DNA dibuat ketika bayi masih dalam kandungan? Ujian DNA boleh dijalankan ke atas kandungan melalui kaedah cryonic village sampling bermula dari usia kandungan 10 minggu. Boleh doktor nyatakan ketepatan ujian ini? Ketepatan ujian ini adalah sebanyak 98% dan diakui oleh badan-badan kesihatan di seluruh dunia. Apakah keputusan ujian DNA tersebut, doktor? Adakah tertuduh bapa kepada bayi dalam kandungan tersebut? Bantahan Yang Arif, soalan memimpin. Bantahan ditolak. Jawab soalan tersebut, doktor. Ujian DNA tersebut mendapati bayi dalam kandungan mangsa adalah sepadan dengan tertuduh. Untuk tujuan verifikasi, adakah ujian DNA tersebut telah didokumentasikan? Ya, Dengan izin Yang Arif, mohon bukti yang dikemukakan ditanda sebagai P1. Tiada lagi soalan dari pihak pendakwaan Yang Arif. Baiklah Dr. Saleha, sewaktu pemeriksaan pertama dilakukan, doktor mendapati mangsa telah hamil lebih kurang 10 minggu. Setuju? ya setuju. Saya difahamkan bahawa kadar ketetapan ujian DNA tersebut tidaklah 100% setuju. Secara amnya setuju, tetapi amatlah jarang keputusan tersebut tidak tepat. Tetapi kesilapan sebegitu pernah terjadi. Setuju? Ya benar.
Setuju dengan saya kalau saya katakan doktor tidak dapat mengesahkan sepenuhnya keputusan DNA tersebut. Setuju, kerana saya cuma diberikan sampel tersebut yang dikatakan milik OKT oleh bapa mangsa. Setuju dengan saya, sewaktu pemeriksaan pertama doktor tidak dapat menemui kesan koyak pada kemaran mangsa akibat paksaan. Ya, setuju. Tetapi kebiasaannya banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi hal ini. Sila jawab setuju atau tidak sahaja, doktor. Ya, setuju. Tiada koyakan akibat paksaan yang dapat saya kesan. Baiklah, adakah kamu ingin membawa masuk saksi lain, Peguam Bella? Ya, Yang Arif. Saya percaya ini merupakan saksi terakhir pada hari ini. Nyatakan kepada mahkamah nama, umur dan pekerjaan puan. Ialah Yan binti Awang. Saya berumur 38 tahun dan saya merupakan seorang pembantu di pusat perubatan. Semasa rawatan dijalankan, adakah puan berada di tempat perubatan? Saya memang sentiasa berada di situ untuk membantu tertuduh. Saya menjalankan rawatan dengan memberi minuman kepada pesakit. Sewaktu mangsa berada di pusat perubatan, pernahkah puan meninggalkan kediaman tersebut walaupun sebentar? Tidak, memang saya ada di ruang tamu sahaja. Baiklah puan, sewaktu mangsa datang ke kediaman tersebut, adakah mangsa berseorangan? Tidak, mangsa datang bersama kedua ibu bapanya. Selain daripada mangsa, adakah terdapat juga pesakit lain sebelum mangsa? Tidak. Majikan saya memang terkenal dengan keberkesanan rawatannya. Sebelum Siti, ramai juga yang datang berjumpa dengan kami dengan penyakit yang lain dan ada juga yang sama dengan Siti. Tetapi tiada sebarang laporan seperti ini dibuat, malah kebanyakannya daripada mereka sembuh dengan keadaan segera. Puan, sewaktu mangsa diminta untuk masuki bilik rawatan, adakah mangsa dipaksa atau mangsa masuk dengan penuh kerelaan? Tiada sebarang paksaan ke atas mangsa. Malah sebelum mangsa diminta masuk, kami telah bertanya kepada ibu bapa mangsa dan mangsa sendiri. Tiada bantahan daripada mereka. Baiklah puan, terima kasih. Itu sahaja soalan daripada pihak pembelaan. Yang Arif? Puan Yan binti Awan setuju dengan saya sewaktu pemeriksaan dijalankan di bilik rawatan, puan tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik tersebut. Setuju. Setuju atau tidak, mangsa merupakan pesakit pertama yang dirawat di dalam bilik rawatan khas tersebut. Tidak setuju. Puan setuju dengan saya sebelum memulakan rawatan, puan ada menghidangkan air kepada mangsa. Setuju. Setuju dengan saya, puan. Di dalam air tersebut, Encik telah memasukkan ubat tidur supaya mangsa tidak sedarkan diri. Bantahan Yang Arif, pihak pendakwaan sedang membuat spekulasi ke atas saksi. Bantahan diterima. Pendakwa raya, sila ubah soalan anda. Maaf Yang Arif, baiklah Encik. Saya ubah soalan saya. Setuju dengan saya bahawa puan telah disuruh dan juga bersetuju dengan majikan puan untuk memasukkan ubat tidur di dalam air mangsa. Bantahan Yang Arif, Supaya mangsa tidak sedarkan diri dan Encik akan membiarkan majikan puan merogoh mangsa. bantahan Yang Arif, pihak pendakwaan sekali lagi membuat andaian. Sila hormat mahkamah saya. Pendakwa raya, sila ubah soalan kamu. Tiada lagi soalan dari pihak pendakwaan Yang Arif. Baiklah, mahkamah akan ditangguhkan sehingga habis waktu rehat. Baiklah, pihak pendakwaan, sila kemukakan hujahan penggulungan kamu. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin, saya memohon kepada mahkamah untuk mensabitkan tertuduh dengan kesalahan merogoh kanak-kanak di bawah Seksyen 375 Kanun Kesesahan dan hukuman 20 tahun penjara. Dan sebatang atas sebat merogoh dengan niat dan telah melakukan hubungan seksual dengan mangsa Siti binti Sattar yang berumur 15 tahun tanpa kerelaan mangsa.
saya memohon kepada mahkamah untuk mengambil bukti yang telah dikemukakan kepada mahkamah semasa perbicaraan tadi bahawa mangsa telah diberikan ubat tidur agar mangsa tidak dapat sedarkan diri sepanjang hubungan seksual atau aktiviti merogoh itu dijalankan. Dengan itu, saya berharap agar mahkamah menjatuhkan hukuman pemenjaraan selama 20 tahun dan sebatang terhadap tertuduh. Selain itu, saya juga memohon untuk mensabitkan kesalahan jenayah ke atas saksi 2 kerana telah bersubahat dengan tertuduh bagi memudahkan aktiviti merogoh terhadap mangsa. Seterusnya, pihak pembelaan. Terima kasih, Yang Arif. Menurut daripada keterangan yang diberikan oleh mangsa sendiri, mangsa telah memberi kebenaran dan sedar bahawa dia akan dirawat dengan menggunakan kaedah yang dipercayai dapat menyembuhkan mangsa dan bersetuju untuk bersendirian dengan tertuduh di dalam bilik rawatan. Oleh itu, dapat saya simpulkan daripada keterangan ini bahawa mangsa telah memberi kebenaran untuk rawatan tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi 1 iaitu Dr. Saleha, tidak dapat dibuktikan bahawa sampel yang diberikan adalah milik tertuduh. Tambahan pula, saksi 1 juga tidak dapat membuktikan terdapat kesan koyakan pada kemaluan mangsa yang boleh mensabitkan tertuduh merogoh mangsa. Saya juga memohon kepada mahkamah untuk tidak mensabitkan kesalahan bersubahat ke atas saksi 2 atas alasan bahawa tiada bukti yang menunjukkan saksi 2 meletakkan ubat tidur di dalam air minuman mangsa. Berdasarkan hujahan daripada kedua pihak pendakwaan dan pembelaan, saya telah membuat keputusan berdasarkan bukti yang telah dikemukakan di hadapan mahkamah saya. Saya bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa ini merupakan prima facie kes rogoh dengan niat ke atas mangsa dan tanpa kebenaran. Oleh itu, saya mensabitkan tertuduh dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan sebatan sebanyak 5 kali sebatan. Saksi 2 tidak akan disabitkan dengan kesalahan bersubahat kerana ianya adalah andaian semata-mata dan tiada bukti kukuh yang dijumpai. Dengan itu, mahkamah bersurai.